Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syasha Salfitriza binti Rosdi, wakil daripada grup pembentangan Siti 554 akan membentangkan tajuk 3 iaitu penghayatan etika dalam kalangan masyarakat Melayu menerusi pantun dan peribahasa. Definisi pantun dan peribahasa. Di dalam Kamus Dewan edisi keempat, pantun bermaksud puisi, terdiri daripada 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. 2 baris pertama merupakan pembayang maksud. 2 baris seterusnya mengandungi maksud. Contohnya, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Peribahasa pula bermaksud bidanan, pepatah, kelompok kata, kiasan, pepatah ungkapan dan perumpamaan lain-lain. Peribahasa mempunyai maksud yang tersendiri. Sebagai contoh, biar mati anak, jangan mati adat, yang bermaksud sudah cukup menerangkan kebudayaan mereka. Sifat umum pantun dan peribahasa. Bahasa yang menawan, melodi yang indah, susunan yang teratur dan bernas, isi yang produktif dan beraneka. Unsur pantun dan peribahasa pula merupakan kehidupan seharian, kekeluargaan, kemasyarakatan, kebudayaan dan kepercayaan agama, iaitu alam kehidupan alam Melayu. Asal-usul pantun dan peribahasa yang tidak dapat diketahui. Terdapat 4,000 rangkap pantun yang berasal daripada 87 sumber yang berbeza yang dinyatakan dalam buku Pantun Melayu. Dalam bingkasan pertama oleh Harun Makpiah tahun 2001 iaitu Hikayat Bayan-Bayan Budiman, Sejarah Melayu edisi Syalaber, Hikayat Raja Pasai, Hikayat Samsul Anwar, Hikayat Parang Puting dan Hikayat Indera Quraizim. Latar belakang pengarang Melayu. Pengarang Melayu dikenali sebagai penglipu lara, orang dahulu kala yang empunya cerita, tukang pantun, tukang syair dan tukang cerita. Kreativiti pengarang Melayu pula, pengarang menggunakan bahasa yang indah dan isi yang berfaedah. Dan terakhir, keselarian bunyi yang mempunyai rentak, menarik walaupun hukum yang perlu dipatuhi. Fungsi pantun dan peribahasa. Yang pertama, komunikasi, iaitu penggunaan bahasa kiasan, sindiran, pepatah, petitih dan sebagainya. Contoh untuk pantun bagi komunikasi ialah buah mengkudu kusangkakan kandis, kandis terletak dalam puan. Gula madu kusangkakan manis, manis lagi senyuman tuan. Yang untuk peribahasa pula, kerana mulut badan binasa. Yang kedua adalah pendidikan, iaitu aspek pemikiran dan nilai murni yang boleh dijadikan panduan hidup. Contoh pantun bagi pendidikan ialah pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kena lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Bagi peribahasa untuk pendidikan adalah terang hati. Yang ketiga adalah sosial, iaitu pantun dan peribahasa dalam bentuk nasihat. Pantun bagi sosial ialah jikalau gelap orang bertenun, bukalah tingkap lebar-lebar. Jikalau lenyap tukang pantun, sunyi senyap bandar yang besar. Peribahasa bagi sosial adalah ada udang di sebelah batu. Yang keempat, ekonomi, iaitu perkhidmatan, periklanan dan identiti suatu perniagaan atau produk. Contoh pantun bagi ekonomi, pergi berlukar memasang pikat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Peribahasa, contoh bagi peribahasa ekonomi ialah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Konsep pantun dan peribahasa. Yang pertama, aspek kewujudan iaitu metafizik. Kewujudan agama dan penciptanya. Contoh pantun, lebat buahnya pokok keranji, di bawahnya palas subur belaka. Mengamal rasuah perbuatan keji, tempatnya jelas dalam neraka. Untuk contoh bagi peribahasa, bumi dipejak, langit dicunjung. Seterusnya, kewujudan sesuatu benda dan fenomena alam. Contoh pantun, buah cempedak di luar pagar,
ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya peribahasa. Lembu punya susu, sapi dapat lama. Okay. Yang ketiga, interaksi antara manusia dan alam. Contoh pantun, pokok ciku di tanah rang, tanam peria hujung desa. Haram melakukan perkara yang dilarang kerana ia mengundang dosa. Contoh peribahasa pula, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey, untuk yang kedua, aspek ilmu pengetahuan, iaitu epistemologi. Okey. Kepentingan ilmu pengetahuan. Contoh pantun, ramailah orang membawa labu perisa digulai lemak. Pandai orang kerana berilmu, ilmu ada, perangai pun bijak. Okay. Untuk contoh peribahasa pula, laut ditimba tak akan kering. Okay, seterusnya, aspek kelakuan dan akhlak manusia, iaitu etika. Okay. Tanggungjawab ketua keluarga. Contoh pantun, menanam getah dan kelapa sawit membawa hasil kepada negara. Yang bekerja dapat duit untuk kegunaan seisi keluarga. Contoh peribahasa pula, air yang dicincang tak akan putus. Okey, seterusnya tanggungjawab ibu bapa. Contoh pantun, kalau angin bertiup di darat, ambillah jala, turunkan sampan. Kalau hidup hendak selamat, ayah dan bonda kita muliakan. Contoh peribahasa pula, syurga di bawah tapak kaki ibu. Okay, yang keempat, aspek kecantikan, iaitu estetika. Nilai estetika. Contoh pantun, pergi ke hutan memburu rusa, dapat seekor dibagi rata. Eratkan perpaduan tak kira bangsa, menjaga keamanan bumi tercinta. Contoh peribahasanya pula ialah buang yang keruh, ambil yang jernih. Kepentingan pantun dan peribahasa dalam penghayatan etika dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, individu, iaitu pelajar. Sebagai contoh, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Contoh peribahasa pula, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Yang kedua, masyarakat, iaitu ibu bapa. Sebagai contoh, buah cambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Dan contoh peribahasa pula, melentuh buluh biarlah dari rebungnya. Yang terakhir, negara, iaitu rakyat. Sebagai contoh, dahan kemuning biarlah patah, asal mengkudu lebat berbuah. Di lahir raja disembah, di batin rakyat memerintah. Dan contoh peribahasa pula, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sumbangan pantun dan peribahasa dalam etika ialah: pertama, perpaduan masyarakat Melayu ke arah peradaban lebih sopan dan santun. Yang kedua, peningkatan kesetiaan rakyat terhadap pemerintah. Dan akhir sekali, pendidikan dan pembangunan masyarakat muda. Okey, cabaran dalam penggunaan pantun dan peribahasa pada masa kini. Yang pertama adalah bahasa Melayu pasar. Ia digunakan dalam kehidupan seharian yang mempunyai penggunaan yang salah, dan penguasaan bahasa yang mantap juga dapat berkomunikasi dengan betul. Yang kedua, penggunaan logat tempatan. Sepertinya negeri mempunyai logat yang dominan. Diajar pada peringkat awal oleh ibu bapa dan masyarakat. Yang seterusnya,
penggunaan logat tempatan tidak boleh digunakan dalam situasi rasmi. Okey, yang ketiga adalah bahasa Melayu tidak dikomersialkan, seperti menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu dan tidak membanggakan bahasa Melayu sendiri. Masyarakat pada masa kini banyak menggunakan bahasa Inggeris dan mengambil pantun Inggeris daripada bahasa Melayu. Ini menyebabkan penggunaan pantun bahasa Melayu semakin merosot. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Okey, kesimpulan yang pertama adalah peribahasa merupakan salah satu cabang puisi lama dan paling tertua tetapi masih relevan dan digunakan sehingga kini. Oleh yang demikian, pantun dan peribahasa Melayu tidak lari daripada konsep etika yang mencorakkan jati diri seorang Melayu. Sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, etika dan estetika. Yang kedua, penekanan metafizik, epistemologi, etika, estetika menunjukkan dominasi bahasa dalam pemikiran Melayu dalam penciptaan pantun dan juga peribahasa. Yang akhir sekali, fungsi dan praktikal yang diaplikasikan dalam bidang ekonomi dan pendidikan sosial dan kombinasi. Ini menunjukkan pantun dan peribahasa mempunyai potensi sebenar, terutama sekali dalam pembingkinan iklan yang paling relevan dan interaktif bagi masyarakat Melayu tempatan yang tidak asing dengan penggunaan bahasa Melayu, iaitu bahasa ibunda. Akhir kata daripada saya, di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Sekian, terima kasih.